Masa dia buka je pintu rumah dia, dia sangat-sangat terkejut apabila mendapati mayat ketiga-tiga orang ahli keluarganya. Jadi hari ni aku nak bercerita pada korang tentang satu kisah yang aku rasa agak menarik juga. Dia lebih kurang sama macam kisah yang berlaku kepada Jennifer Pan. Tapi yang ini versi lelaki. So tanpa membuang masa lagi, jom kita start. Bermulanya seorang pemuda yang bernama Teddy Gonzalez, iaitu pada tahun 1977, dia telah berkahwin dengan wanita pilihannya yang bernama Loiva. Pasangan ini mempunyai 2 orang anak, yakni seorang lelaki dan juga seorang perempuan. Anak lelaki mereka bernama Seth yang dilahirkan pada tahun 1980, dan selepas 3 tahun Seth dilahirkan, anak perempuan mereka yang bernama Claudine dilahirkan. Jadi keluarga Gonzalez ni merupakan keluarga yang berada lah. Diorang ni menetap dekat Filipina. Malangnya pada tahun 1990, salah satu bandar dekat Filipina telah dilanda gempa bumi. Disebabkan gempa bumi itu telah memusnahkan hotel yang dimiliki oleh keluarga Gonzalez. Tambah-tambah pula, hotel yang ada 40 bilik tu baru saja disiapkan. Semasa runtuhan ataupun gempa bumi tu berlaku, kebetulan Seth, iaitu anak lelaki pada keluarga ni, ada dekat dalam bangunan tu. Nasib baiklah dia diselamatkan oleh ayahnya, Teddy. Mungkinlah sebab mereka rasakan yang tak sesuai lah nak berbisnes kat sini, semua pun dah hancur. Jadi diorang decide lah untuk berhijrah ke Sydney, Australia dan meninggalkan Filipina. Dekat Australia, Teddy ni merupakan seorang yang berjaya membina kerjaya dia sendiri. Dia seorang peguam yang berjaya kat sana sehingga dia mampu membuka firma guaman sendiri. Disebabkan kejayaan dia, dia berjaya membeli sebuah rumah yang agak besar dan kereta-kereta mewah kepada isteri dan juga anak-anak dia. Jadi keluarga Gonzalez ni memang kategori keluarga yang berada dan mempunyai harta tersendirilah. Walaupun Seth dan juga Claudine, anak-anak mereka ni memiliki ataupun hidup dalam keadaan yang serba mewah, ibu bapa diorang iaitu Teddy dan juga Loiva ni, diorang mengamalkan konsep tiger parenting. Tiger parenting ni bermaksud masa depan anak-anak ditentukan oleh ibu bapa. Jadi Seth dan Claudine ni diberikan harapan yang tinggi oleh ibu bapa diorang untuk menyambung legasi lah kononnya dalam bidang guaman dan juga bidang perubatan. Lepas tamat je persekolahan, Seth, iaitu anak lelaki sulung mereka, dia pun melanjutkan pelajaran di University, di University New of South Wales dalam bidang sains selepas keputusan akademik dia tu tidak begitu memuaskan lah. Disebabkan itu, dia tak dapatlah nak menyambung pelajaran dia dalam bidang guaman kan, sebab dia punya result pun tak berapa bagus. Jadi Seth ni sebenarnya dia tak minat pun baik bidang undang-undang ke ataupun perubatan ke, sebab dia ni mempunyai minat yang sangat mendalam terhadap bidang muzik dan juga nyanyian. Kira cita-cita dia ni nak menjadi penyanyi lah. Prestasi dia dekat sekolah ke, dekat U ke memang sangat-sangat teruk. Disebabkan rasa takut kepada kedua ibu bapa dia ni, dia banyak kali juga memalsukan keputusan ujian dia sendiri. Penipuan Seth tu, akhirnya Teddy dan Loiva mengugut Seth untuk menarik balik segala kemudahan dan kemewahan yang diorang bagi dekat Seth sebelum ni. Antaranya, nak tarik balik kereta Ford Festiva yang selalu dinaiki oleh Seth. Tak boleh jadilah macam tu kan. Dapat tahu tu pun daripada anak perempuan diorang yang bernama Claudine. Dia kira macam Claudine ni, dia telah pecahkan rahsia abang dia sendirilah. Dia buat macam tu sebab dia nak marah dekat abang dia Seth ni apabila Seth ni telah mengganggu hubungan cinta dia dengan seorang lelaki. Ceritanya macam ni, Seth ni pergi dekat boyfriend Claudine, dia cakap, "Oh, aku ni anak orang gangster tau." Bila lelaki tu dengar je Seth cakap macam tu, dia pun tinggalkan Claudine. Sebab tu lah Claudine ni rasa marah dekat abang dia dan dia dendam. So dia bagi tahulah rahsia tu pada kedua ibu bapa dia. Seth dengan Claudine ni, diorang sebenarnya dah sedia maklum yang ibu bapa diorang tak akan membenarkan diorang bercinta sewaktu sekolah. Pada suatu hari, pada 10 Julai 2001, iaitu lebih kurang pukul 8 malam, Seth ni dia keluarlah bersama kawan-kawan dia untuk pergi makan dekat Planet Hollywood. Lepas pergi makan, enjoy lagi. Biasalah budak lelaki kan. Selepas tu, dia pun pulanglah ke rumah. Tapi, semasa dia buka je pintu rumah dia, dia sangat-sangat terkejut apabila mendapati mayat ketiga-tiga orang ahli keluarganya yang bergelimpangan di atas lantai. Mayat ayah dia, mayat ibu dia dan juga adik perempuan dia. Keadaan mayat
memang sangat teruk. Darah memang terlalu banyak dekat atas lantai sehingga menyebabkan Saif ni terkejut lah. Decide untuk menelefon 999 untuk melaporkan kes pembunuhan tu. Bila dia call tu, dia menangis bagi tahu yang keluarga dia dah kena bunuh. And then pada ketika dia balik ke rumah, dia ternampak ada 2 orang sedang keluar daripada rumah dia. Penceroboh macam tu lah. Lepas laporan dibuat oleh Saif, pihak polis pun jalankan siasatan lah kan. Bila diorang sampai dekat tempat kejadian, diorang jumpa ada satu tulisan besar yang aku tak boleh sebut kat sini, tapi aku tulis dekat bawah ni. Pihak polis ni beranggapan, oh mungkin disebabkan diorang ni kan family yang berasal daripada Filipin. So mungkin sebab perkauman kot. Setelah disoal siasat dan diorang dah cek-cek semua keadaan mayat, Claudine dikatakan antara mangsa pertama yang telah dibunuh. Kepala dia cedera teruk, hampir hancur sebab dia dipukul oleh kayu baseball sebanyak 10 kali atau lebih. Ketika tu mayat Claudine ditemui di dalam bilik tidur dia. Selain daripada dipukul oleh kayu baseball tu, terdapat tikaman bertalu-talu dekat bahagian dada dan dia juga dicekik. Mangsa kedua pula dipercayai Loiva yang pada ketika itu baru saja pulang daripada rumah. Mungkin daripada tempat kerja ke. Dia ditikam berkali-kali dan juga dicekik. Mangsa yang terakhir pula dikatakan Teddy. Ditemui dalam keadaan berlumuran darah, terdapat banyak kesan tikaman. Tapi bezanya ada kesan mempertahankan diri dekat tangan dia. Beberapa hari selepas kejadian pembunuhan tu, Saif ni dia merayu-rayu lah kepada orang ramai, tolong cari siapa yang bunuh family dia, dan dia menawarkan wang tunai sebanyak $100,000 kepada siapa yang dapat cari pembunuh tu. Selain daripada tu juga, Saif ni ada jumpa beberapa orang peguam lah untuk berbincang tentang harta yang ditinggalkan oleh keluarga dia ni. Anggaran lebih kurang dalam $1.5 juta. Banyak tu. Tapi yang peliknya, Saif ni dilihat sangat-sangat tenang. Macam seolah-olah tak ada apa yang berlaku. Kalau kita tengok dia pun, kita akan fikir macam, keluarga kau kot yang meninggal. Keluarga kau kot yang kena bunuh. Takkan kau normal macam biasa. Lama lepas tu, dia pun berpindah ke sebuah apartmen. Dia jual rumah yang ayah dia beli tu dan juga kereta milik ayah dan ibu dia tanpa pengetahuan keluarga dia dekat Filipina. Dia beli apartmen, mahal jugalah. Kereta yang mahal-mahal. Selepas beberapa bulan saja kematian family. Detik yang paling mengejutkan dan menimbulkan syakwa sangka pihak polis apabila Saif ni menyampaikan sebuah lagu di hari pengkebumian ibu bapa dia. Menyampaikan lagu tu tak kisahlah kan. Tapi menyampaikan lagu tu dengan penuh rasa gembira. Itu yang pelik. Dan lagu yang disampaikan oleh Saif, nyanyian daripada Mariah Carey yang bertajuk One Sweet Day. Pihak polis ni dah mula syak lah dekat Saif ni. Dia ni memang suspek utama. Tambahan pula, keterangan daripada Saif selalu bercanggah ataupun berbeza-beza. Tanya hari ni, macam ni jawapan dia. Tanya esok pula macam ni. Berubah-ubah. Beberapa kenyataan daripada ibu saudara dia yang mengatakan pada hari kejadian, dia ada ternampak kereta Ford Festiva yang telah dinaiki oleh Saif pada malam dia keluar dengan kawan dia tu. Ini membuktikan alibi yang digunakan oleh Saif. Dia cakap dia tak ada dekat rumah. Itu tidak munasabah. Sebab mak saudara dia nampak kereta tu parking dekat rumah ketika hari kejadian. Kejadian tu juga setelah disoal siasat tidak bermotifkan rompakan sebab tak ada barang yang hilang dan juga tak ada tanda-tanda rumah tu dipecah masuk. Dan kata-kata Saif yang mengatakan dia ada nampak 2 orang yang cuba pecah masuk ke dalam rumah tu, macam penceroboh tu, tidak berasas sebab memang tak ada bukti apa-apa. Bukti yang lain pula, yang lebih wow, yang lebih cow lagi, menjumpai di dalam komputer milik Saif yang dia ada melakukan pencarian terhadap tumbuhan beracun yang boleh mematikan. Dan ada satu kejadian yang menyebabkan pihak polis sangat yakin ini adalah tindakan Saif sebab beberapa hari sebelum kejadian pembunuhan tu, Loiva keracunan makanan. Tapi disebabkan tindakan yang cepat, dia berjaya diselamatkan oleh pihak hospital lah. Setelah persidangan demi persidangan, akhirnya Saif telah dijatuhkan hukuman oleh mahkamah. Dia memang didapati bersalah lah. Sehingga kini, tidak ada kenyataan bersalah yang keluar daripada mulut Saif. Dia tak mengaku dia buat. Keputusannya, dia telah dipenjarakan seumur hidup tanpa ada kebebasan bersyarat sekalipun. Tak ada peluang dibebaskan. Okay, korang macam mana dengan kisah pada kali ni? Kalau korang ada komen dekat bawah, korang ada cadangan cerita, korang boleh komen lah dekat bawah. Akan tengok-tengok kan, dan mungkin aku akan
ceritakanlah untuk next video. Okay, so jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.